Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan tengok bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. 5.1 latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Kita tengok sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar, di mana masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan yang berkesan. Sistem pemerintahan yang diamalkan membawa kestabilan dan menyumbang kepada keharmonian serta kemakmuran. Menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat tempatan di Sabah dan Sarawak. Terdapat beberapa kerajaan di Sarawak seperti Sawaku, Kalaka, Samadong serta Melano. Sistem pemerintahan tempatan, iaitu di mana sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dan perbezaan. Perkembangan sejarah sosio-politik yang berlaku akan mempengaruhi persamaan dan perbezaan yang wujud di Sarawak dan Sabah. Persamaan dan perbezaan dapat dilihat melalui sistem kesukuan serta sistem pentadbiran tempatan. Sistem kesukuan di mana dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat merupakan asas yang penting. Sistem kesukuan Sarawak, di mana masyarakat yang mengamalkan sistem ini ialah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Kepatuhan kepada adat. Pemimpin utama Iban ialah tuai rumah. Beliau menjadi sumber autoriti masyarakat. Pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Sumber autoriti Bidayuh ialah tua kampung. Peran Lepo ialah ketua dalam masyarakat Kenyah. Masyarakat Kayan pula ialah Kelunan Maren. Ketua masyarakat Malanau dikenali sebagai menteri. Pemimpin menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan penduduk dan mengekalkan keharmonian. Kita tengok pula sistem kesukuan Sabah, di mana masyarakat yang mengamalkan sistem ini ialah Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Pegangan adat menjadi alat kawalan sosio-politik yang berkesan. Orang tua, iaitu ketua kampung, sebagai pemimpin utama dalam masyarakat ini yang menyelesaikan pertikaian. Sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Orang tua dibantu oleh majlis kampung dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat akan memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul supaya bencana dapat dielak. Pemimpin bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah dikenali sebagai Matok, yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Sistem pentadbiran tempatan. Kita tengok sistem pentadbiran di Sarawak, di mana pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei yang dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei mentadbir kawasan di Sungai Sarawak. Kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya ataupun OK, seperti OK Beti di Padeh, OK Antau di Rimbas, OK Jugah di Lundu, OK Gasing di Skrang.
Kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem pengurusan tanah. Sistem Kedatuan di Sarawak merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Kerajaan sewaktu yang ditadbir oleh Datu Merpati Jepang merupakan kerajaan awal terletak di sekitar Sungai Sarawak, di mana pentadbiran di wilayah ini dikuasai oleh keturunan Datu Merpati Jepang secara turun-temurun dengan memakai gelaran Datuk Patinggi, Datuk Bendahara ataupun Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Golongan pengusaha menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, di mana berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Sistem pentadbiran di Sabah, di mana kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut menjalankan pentadbiran. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya, namun begitu pemerintahan diwakilkan oleh Datuk. Milikan bilangan hamba dan kemampuan penghantaran ufti secara tetap kepada Sultan menentukan kuasa golongan Datu dengan menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah, dikenali sebagai sistem Datu. Sistem ketua bebas di Sabah, di mana dijalankan di kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah atau tidak berkesan pada abad ke-17 dan 18. Ketua bebas muncul daripada seorang tokoh yang bersikap berani dan kepewiraan mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya, mempunyai pertalian atau tergolong kepada Sultan Brunei atau Sultan Sulu, mempunyai undang-undang sendiri, tidak mengiktiraf kuasa lain. Antara tahun 1830 hingga 1840, Syarif Osman merupakan ketua bebas yang berkuasa di daerah Marudu. Pada akhir abad ke-19, daerah Tunku dikuasai oleh Datu Kerunding. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua murid. Sekian, terima kasih.